Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau fi din wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Muka surat 63 dalam perbahasan adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang. Apabila cahaya matahari menjadi kuning, yakni sudah hampir waktu maghrib, maka bersegeralah engkau pergi ke masjid sebelum tenggelam matahari dan penuhkan waktumu dengan bermacam-macam tasbih dan istighfar, kerana kelebihan waktu ini sama dengan kelebihan waktu setelah sembahyang subuh sehingga terbit matahari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah kamu memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya. Dan baca olehmu sebelum tenggelam matahari itu akan surah wasyamsi wa duhaha dan wal-laili idha yaghshaha dan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan biarlah matahari tenggelam sedangkan engkau sibuk dalam zikir dan istighfar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Naam, dalam perbahasan ini Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala membahaskan tentang adab-adab yang perlu dilakukan apabila selepas salat asar menjelang waktu maghrib, iaitu apabila langit sudah kekuning-kuningan, maka hendaklah kita kembali ke masjid, iaitu kurang lebih 20 minit atau setengah jam sebelum masuk waktu maghrib. Kalau boleh kita kembali ke masjid untuk menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan waktu yang afdal juga, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ghazali, waktu selepas salat subuh sehingga terbit matahari dan selepas asar sehingga terbenam matahari merupakan waktu yang dianjurkan untuk beribadah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti mana yang disebutkan dalam ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Banyak tasbih dan istighfar yang boleh kita lakukan, antaranya subhanallahil azim wa bihamdih, ataupun astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'alu taubah. Dan sebagainya. Antara yang disebutkan, yang dianjurkan adalah 27 kali untuk beristighfar, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih rabbighfirli. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al-hayyul qayyum wa atubu ilaih rabbighfirli 27 kali, dan astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Seperti mana ianya dianjurkan untuk dibaca istighfar tersebut sebelum subuh, ianya juga dianjurkan untuk baca sebelum terbenamnya matahari. Naam, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, bertasbihlah kamu, berzikirlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak,
wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah disebutkan secara umum untuk memperbanyakkan zikir, kemudian disebutkan dua waktu yang khusus, iaitu waktu pagi dan di waktu petang, untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian baca sebelum terbenam matahari, wasyams wadduhaha, dengan walaili idza yaghshaha, dan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini merupakan mungkin sebahagian daripada amalan-amalan orang-orang salih untuk dibacakan surah wasyams dengan walail dan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sebelum terbenamnya matahari. Kemudian disebutkan di sini apakah fadilah membaca dua surah tersebut. Maka barang siapa membaca surah wasyams, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kefahaman dan kepandaian, kebijaksanaan dalam setiap perkara. Dan barang siapa yang membaca surah Al-Lail, Allah Subhanahu wa taala akan peliharanya daripada memecahkan rahsia. Barang siapa yang membaca daripada surah Al-Falaq akan dipelihara daripada keburukan, dan barang siapa yang membaca surah An-Nas akan dipelihara daripada bala dan dipelihara daripada syaitan. Dan barang siapa yang istiqamah berterusan membaca daripadanya akan diberikan rezeki seperti rezekinya hujan. Wahakadha. Naam. Maka baca surah wasyams sebelum terbenam matahari akan diberikan kepandaian, kebijaksanaan. Barang siapa yang membaca surah walaili idza yaghsha akan dipelihara daripada iaitu daripada rahsia-rahsianya terbongkar. Barang siapa yang baca surah Al-Falaq dipelihara daripada keburukan. Barang siapa baca surah An-Nas akan dipelihara daripada balak, musibah dan syaitan. Dan barang siapa yang berterusan membaca daripada surah-surah tersebut, maka akan diberikan rezeki seperti hujan. Naam. Dan cuba kita pastikan bahawa jangan sampai terbenam matahari melainkan kita berada dalam keadaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu berada dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muka surat seterusnya, muka surat 64, apabila engkau mendengar azan maghrib, maka jawablah seperti jawapan yang telah disebutkan. Yang ini kita dah bahaskan bagaimana nak jawab azan. Dan setelah habis menjawab azan, hendaklah engkau membaca Allahumma inni as'aluka inda iqbali laylika wa idbari naharika wa huduri salatika wa aswati du'atika an tu'tiya sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wal syarafa wal darajatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketika datangnya malam dan hilangnya siang, dan ketika hadirnya waktu sembahyang, dan ketika kedengaran suara pemanggilmu, bahawa engkau berikan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, iaitu tempat yang tertinggi di dalam syurga, kelebihan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, dan berikanlah kepada baginda tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak akan menyalahi janji, tidak akan memungkiri janji. Setelah itu kerjakanlah sembahyang fardu maghrib, dan setelah sembahyang maghrib kerjakanlah 2 rakaat ba'diyah maghrib sebelum engkau berkata-kata, dan jikalau engkau tambahkan setelah 2 rakaat itu 4 rakaat yang lain, maka itu satu perbuatan yang sunat, iaitu sunat awabin. Dan jikalau engkau kuasa beriktikaf di dalam masjid di antara maghrib dan isyak, maka itu terlebih baik, dan hendaklah engkau penuhkan waktu itu dengan sembahyang dan doa, maka itu terlebih afdal dan sangat banyak kelebihannya. Dan waktu di antara maghrib dan isyak inilah yang dikatakan nasyiatul lail, permulaan malam, kerana pada waktu itu permulaan kembangnya malam. Dan nasyiatul lail yang disebutkan kelebihannya dalam Al-Quran itu ialah mengisi waktu permulaan malam dengan sembahyang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah yang dikerjakan pada awal malam itu lebih kuat kesannya dan lebih mantap bacaannya. Dan mengikut pendapat sebahagian ulama, nasyiatul lail itu bermaksud bangun beribadah di waktu keheningan malam, iaitu qiyamul lail.
Dan telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada maksud firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Jadi renggang lambung atau belakang mereka dari tempat tidur. Mereka bangkit berdoa akan Tuhan mereka kerana takut akan siksa dan berharap akan pahala. Lalu Nabi SAW jawab, itulah sembahyang di antara maghrib dan isyak, kerana sembahyang pada ketika itu menghilangkan dosa pekerjaan yang sia-sia di permulaan siang dan membersihkan seluruh dosa pada bahagian akhirnya. Naam. Jadi apabila kita mendengar daripada azan maghrib, maka hendaklah kita menjawab seperti mana kita mendengar daripada azan-azan waktu salat yang lain, dan dibacakan doa yang khusus selepas mendengar azan subuh dan juga selepas mendengar azan maghrib, kerana dua waktu ini merupakan waktu di mana bertukarnya malam ke siang dan siang ke malam. Dan seperti biasa kita memohonkan darjat yang tinggi bagi pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita dah bahaskan faedahnya kembali kepada kita, bukan kepada Rasulullah, kerana Rasulullah dah dijanjikan tempat tersebut. Akan tetapi kalau kita meminta bagi pihak Rasulullah, berdoa agar supaya Allah berikan tempat tersebut kepada Rasulullah, maka syafaat baginda wajib ke atas kita. Dan disebutkan bahawa doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada isteri baginda Ummu Salamah. Maka doa ini merupakan doa yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, hendaklah seorang hamba itu memerhatikan keadaannya. Jikalau siangnya itu sama seperti malamnya, maka dia orang yang tertipu, yakni tidak mendapat keuntungan. Wa in kana syarran minhu fayakunu mal'unan. Kalau malamnya itu lebih buruk daripada siangnya, maka dia orang yang terkutuk, terlaknat, rugi, yakni tidak mendapat keuntungan daripada kehidupannya. Fa in ra'a nafsahu mutawafiran 'alal khair jami'a naharihi falyashkurillaha ta'ala 'ala tawfiqihi wal yashkurhu ta'ala 'ala sihhati jismihi wa baqa'i umrihi. Dan apabila seseorang itu merasakan bahawa dia berterusan mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari, maka hendaklah dia mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas pemberian tersebut dan atas taufik untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila diberikan kita kesihatan tubuh badan dan apabila diberikan kita peluang untuk hidup, itu merupakan dua nikmat yang agung, yang mana disebutkan dalam hadis, ni'matan maghbunun fihi ma kathirun minan nas, al-faragh was-sihhah, ataupun as-sihhatu wal-faragh. Dua nikmat yang selalu manusia itu mengambil take for granted, iaitu tidak mengambil indah, tidak beberapa memerhatikan, tidak menganggap ianya sebagai satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila mempunyai nikmat kesihatan dan waktu lapang, masa lapang, mereka tidak menggunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Sehingga apabila tidak menggunakan waktu dan kesihatan itu untuk ketaatan, maka dia menjadi orang yang rugi, wal iyadzubillah tabaraka wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kekalkan kesihatan kita dan berikan kita taufik untuk menggunakan kesihatan itu untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan berkhidmat untuk agamanya. Amin, Allahumma amin. Nah, kemudian selepas kita menunaikan salat fardu maghrib, maka hendaklah selepas zikir, selepas wirid, kalau boleh jangan kita berkata-kata daripada perkara-perkara dunia. Kalau boleh tak berkata-kata langsung, ahsan. Lepas sembahyang, sibukkan diri dengan wirid dan doa, dan kemudian berdiri 2 rakaat ba'diyah al-maghrib. Kemudian kalau kita ada waktu, hendaklah kita setelah menunaikan ba'diyah maghrib itu ditambah lagi 4 rakaat. Apa sunat 4 rakaat? Diniatkan daripada sunatul awwabin. Maksudnya 2 ba'diyah campur 4, campur lagi 4, jadi 6 rakaat, yang mana para ulama menyebutkan ianya sebagai solat sunat awwabin, solat sunat
Awwab ni orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingat kepada Allah, tidak lalai. Kerana kebiasaannya manusia lalai di waktu itu. Kemudian pada waktu itulah banyak perkara-perkara yang menarik untuk kita lihat dan sebagainya, sehingga kita dilalaikan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun beriktikaf di masjid di antara maghrib dan isya. Dan disebutkan dalam riwayat, barang siapa disebutkan dalam riwayat, barang siapa yang istiqamah, berterusan melakukan solat sunat 6 rakaat selepas solat maghrib tanpa diselangi dengan kata-kata perkataan dunia, maka dia akan mendapat pahala di sisi Allah seakan-akan dia beribadah selama 12 tahun. Hanya beberapa minit selepas solat maghrib, kalau kita istiqamah menjaga 6 rakaat solat sunat selepas maghrib, maka kita akan dapat pahala, dituliskan pahala kita seakan-akan kita beribadah selama 12 tahun. Naam. Maka 2 rakaat ba'diyatul maghrib boleh kita baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Wa in sallaita ba'dahuma arba'an tatwiluhunna fahunna aidan sunnah. Dan kemudian kalau kita tambah 4 rakaat untuk menjadikan dia 6 rakaat, maka boleh kita nak panjangkan 4 rakaat yang tambahan selepas ba'diyatul maghrib. Wa in amkana an tanwil i'tikaf ila al-isya wa tuhyi ma bainal isya'in bis salah faf'al. Dan kalau kita mampu untuk beriktikaf di antara maghrib dan isya, itu merupakan perkara yang terbaik. Dan kita dah bahaskan bahawa setiap kali masuk masjid jangan lupa untuk niat iktikaf, kerana niat iktikaf tu akan memberikan kita pasif pahala tanpa melakukan amalan. Hanya keberadaan kita di dalam masjid dengan niat iktikaf memberikan kita pahala, belum lagi kita buat amal kebajikan. Tapi kalau kita lakukan amal kebajikan tanpa ada niat iktikaf di dalam masjid, maka kita hanya dapat pahala amal kebajikan yang kita lakukan, tapi tak dapat pahala iktikaf. Dan kalau kita niat iktikaf, pada waktu yang sama kita melakukan amal ibadah, maka kita dapat pahala amal ibadah dan kita juga dapat pahala iktikaf di masjid. Dan kalau berkata para ulama, ada perbezaan di antara pahala sunat dan pahala wajib. Ada perbezaan di antara pahala sunat dan pahala wajib. Dan pahala wajib ini ganjarannya jauh lebih besar daripada ganjaran pahala sunat. Maka kalau kita niat, kita nazar iktikaf, maksudnya sebelum kita masuk ke dalam masjid, kita nazar, aku bernazar untuk iktikaf di dalam masjid ini selagi mana aku berada di dalam masjid. Nazartul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi. Jadi bila kita masuk masjid, kita apa? Kita niat nawaitul i'tikaf fil manzur. Sahaja aku berniat i'tikaf manzur yang dinazarkan selagi mana aku berada dalam masjid kerana Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapat pahala i'tikaf yang wajib, yang mana pahalanya itu lebih dilipat kali gandakan oleh Allah daripada niat iktikaf sunat. Ala kulli hal, yang penting jangan sampai kita tertinggal niat iktikaf. Naam, fa inna ghayata salat al-awabin 20 rakaah. Dan disebutkan di sini bahawa antara solat sunat awabin paling banyak adalah 20 rakaat. Ada yang mengatakan hanya 6 rakaat, ada yang mengatakan sehingga 20 rakaat. Ala kulli hal, yang penting kita imarahkan waktu di antara maghrib dan isya. Sebahagian daripada orang-orang salih mengatakan, kalau diwajibkan, kalau difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimarahkan waktu di antara maghrib dan isya, maka kami tidak mampu untuk menambah lebih daripada apa yang telah kami amalkan. Nak mengatakan bahawa sepanjang hidup mereka itu, di antara maghrib dan isya itu tak pernah melakukan kelalaian, sentiasa beriktikaf di masjid dan dipenuhi dengan amal ibadah ketaatan. Sehingga disebutkan di sebahagian tempat
yang mana orang menghidupkan syiar Islam, orang mengamalkan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara maghrib dan isyak tidak kelihatan seorang lelaki di jalan. Tidak kelihatan seorang lelaki, kaum lelaki berada di jalanan. Kesemua mereka beriktikaf di antara maghrib dan isyak. Dan kerana tidak ada lelaki berada di jalan, maka kaum wanita mereka yang menjaga daripada iaitu kalau boleh mengelakkan diri daripada terserempak dengan kaum lelaki ataupun dilihat oleh kaum lelaki, maka waktu di antara maghrib dan isyak itu merupakan waktu yang paling yang mereka gunakan untuk keluar daripada rumah. Contohnya nak pergi berziarah rumah ahli keluarga dan sebagainya, digunakan waktu di antara maghrib dan isyak, kerana pada waktu itu tak ada kaum lelaki yang berada di atas jalanan. Dan disebutkan tentang keistimewaan, tentang fadilah menghidupkan waktu di antara maghrib dan isyak di dalam Al-Quran. Dan Imam Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ihya, man akafa nafsahu fi ma bainal maghrib wal isya fi masjidin fi masjidi jama'atin lam yatakallam illa bi salatin aw Qur'an kana haqqan 'ala Allah an yabni lahu qasrain fil jannah masiratu kulli qasrin minhuma 100 'am. La ilaha illallah. Imam Ghazali menyebutkan satu riwayat bahawa barang siapa yang beriktikaf, yang menghalang dirinya di antara maghrib dan isyak di dalam sebuah masjid, iaitu dia duduk kat masjid, tak keluar daripada masjid di antara maghrib dan isyak, dan duduk dalam masjid itu bukan bercakap-cakap, bukan mengopi, mengetih dekat masjid, duduk di antara maghrib dan isyak itu beriktikaf di dalam masjid, duduk di antara maghrib dan isyak dan mendengar sama ada daripada ceramah agama ataupun majlis zikir ataupun membaca Al-Quran kalau tak ada apa-apa program yang dijalankan di masjid, ataupun sembahyang sunat, sembahyang taubat dan sebagainya, tidak bercakap tentang perkara-perkara dunia dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membina untuknya 2 istana di dalam syurga, dan besar istana tersebut adalah 100 tahun perjalanan. Subhanallah, punya besar istana tersebut, nak cover, nak keliling istana tersebut mengambil masa 100 tahun perjalanan. Wa yaghras lahu bainahuma gharasan law tafahu ahlul ardi lawasi'ahum. Wa in kana al-masjid qariban min manzilika fala ba'sa an tusalli tika as-salah fi baitika illam yakun azmuka al-uquf fil masjid. Naam, dan disebutkan di sini kalau rumah kita tak berapa jauh daripada masjid, dan kalau kita nak melakukan solat-solat sunat di rumah di antara maghrib dan isyak pun boleh, tak jadi masalah. Dan kalau kita tak ada niat nak iktikaf di masjid, tapi kalau kita niat iktikaf dekat masjid, lebih aula, lebih afdal. Wahia ay hadhil arba' aw ma bainal isya'ain fi ba'd an-nusakh wa huwa bitadhkir nasyiatul lail. Dan waktu ini di antara maghrib dan isyak adalah waktu yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang tadi kita dah baca, inna nasyiatul laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila, iaitu melakukan salat di permulaan malam itu lebih mendatangkan kekuatan kepada hati, penglihatan, pendengaran, lidah. Kerana apa? Kerana pada waktu itu kebiasaannya orang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Wa kana Ali bin Husain yusalli bainal maghrib wal isya wa yaqul huwa nasyiatul lail. Berkata cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad bin Husain bin Ali bin Abi Talib, beliau mengatakan bahawa solat di antara maghrib dan isyak itu merupakan nasyiatul lail yang disebutkan di dalam Al-Quran. Naam. Wa salatul awabin, dan salat awabin ataupun boleh dinamakan juga at-tawabin, salat orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ianya juga dipanggil sebagai salatul ghaflah, salat di waktu orang-orang sedang lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana sebahagian daripada mereka sibuk untuk makan malam, setengah daripada mereka balik kerja penat,
berbaring, berehat dan sebagainya, tapi kita gunakan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka telah merenggangkan belakang mereka itu daripada tempat tidur mereka. Untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut dan penuh dengan harapan. Maka Rasulullah mengatakan itu merupakan salat di antara maghrib dan isya. Disebutkan bahawa Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan tentang ayat ini, maka beliau juga menjawab bahawa ini adalah salat yang dilakukan di antara maghrib dan isya. Dan dalam hadis lain disebutkan alaikum bis salati bainal isya'ain fa innaha tudhhibu bi mulaghatin nahar wa tuhadhibu akhirahu. Naam, hendaklah kamu solat di antara maghrib dan isyak, kerana ia menghapuskan perkara-perkara lalai yang dilakukan di siang hari dan memperhalusi ataupun memperbaiki keadaan kita di akhir malam dengan as-salah. Naam, yang dimaknakan perkara-perkara yang lalai itu perkataan-perkataan yang kita sebutkan tanpa ada faedah. Yang kita hidup terkadang di siang hari kita banyak mengatakan perkara-perkara yang tak ada faedah, maka solat di antara maghrib dan isyak itu menghapuskan dosa-dosa perkataan-perkataan yang kita sebutkan yang tidak mendatangkan apa-apa faedah kepada kita. Disebutkan bahawa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanyakan tentang tidur di antara maghrib dan isyak, maka beliau mengatakan jangan kamu tidur di antara maghrib dan isyak, fa innaha as-sa'atul muradah biqaulihi ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji', kerana ini merupakan waktu yang disebutkan di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji', mereka merenggangkan belakang mereka itu daripada katil-katil mereka, iaitu tak tidur, tak rehat pada waktu tersebut. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang makna tatajafa junubuhum 'anil madaji', iaitu mereka meninggalkan, merenggangkan badan mereka itu daripada tempat tidur, tempat rehat untuk berzikir kepada Allah, sama ada di dalam salat, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berduduk ataupun dalam keadaan baring, tapi berzikir. La yazaluna yadhkurun Allah, mereka berterusan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian disebutkan di sini, setelah itu kerjakan apabila masuk waktu isyak dan sudah selesai azan dan doanya, maka kerjakanlah sembahyang qabliyah isyak 4 rakaat untuk menghidupkan waktu di antara azan dan iqamat. Maka kelebihannya sangat banyak, di antaranya disebutkan dalam sebuah hadis, inna du'a bainal azan wal iqamah la yurad, bahawasanya doa di antara azan dan iqamah itu tidak ditolak. Kemudian hendaklah engkau mengerjakan sembahyang fardu isyak dan sembahyang ba'diyah isyak 2 rakaat, dan baca olehmu pada rakaat pertama surah As-Sajdah atau surah Yasin, dan baca pada rakaat yang kedua akan surah Al-Mulk dan atau surah Ad-Dukhan. Maka membaca surah-surah ini telah warid, iaitu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selepas itu hendaklah engkau tambahkan 4 rakaat dengan 2 kali salam, maka telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kelebihannya yang sangat besar, iaitu sembahyang yang 4 rakaat ini ialah sembahyang sunat mutlak ataupun salatul lail. Setelah itu hendaklah engkau kerjakan sembahyang sunat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat yang pertama surah Sabbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat kedua surah Al-Kafirun, dan pada rakaat yang ketiga akan surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan jikalau engkau berazam untuk bangkit sembahyang malam, iaitu solat tahajud, maka akhirkan sembahyang witir ini, kerana sembahyang witir ini lebih baik dibuat di akhir malam. Kemudian setelah itu hendaklah engkau mengisi waktu dengan banyak bermuzakarah ilmu atau mutala'ah kitab.
Dan janganlah engkau suka membuang waktu dengan bermain-main, bahkan berusahalah supaya engkau dapat menjadikan amal kebaikan yang menyudahi segala pekerjaanmu pada hari itu, kerana segala amalan itu dinilai mengikut yang akhir sekali. Naam. Dah dibahaskan tentang apa yang dilakukan selepas asar dan lepas maghrib. Kemudian disebutkan tentang amalan yang dilakukan selepas solat isyak. Dia kata apa? Selepas masuk waktu isyak, setelah selesai azan, di antara azan dan iqamah ini hendaklah kita melakukan, kata Imam Ghazali rahimahullah, solat sunat 4 rakaat untuk menghidupkan di antara maghrib, untuk nak hidupkan di antara azan dan iqamat waktu isyak. Kerana apa? Kerana di antara dua azan, iaitu di antara azan dan iqamah itu, doa-doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ini bukan daripada solat sunat yang muakkadah. Maksudnya yang kalau kita buat bagus, kalau tak buat pun tak jadi masalah. Sebahagian para ulama, mereka tak sembahyang sunat sebelum isyak, tapi diisi masa tersebut dengan berzikir dan sebagainya. Thumma sallil fard wa sallil ratib, dan kemudian selepas solat isyak itu, selepas kita tunai solat fardu isyak, kita tunaikan solat sunat 2 rakaat ba'diyah isyak. Itu warid, itu merupakan daripada rawatib. Kita dah bagi tahu rawatib itu ada 10 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, yang mana 2 rakaat sebelum subuh ini yang adalah yang terbaik daripada kesemuanya. Daripada 10-10 tu, yang 2 rakaat sebelum subuh ni yang paling afdal, yang paling utama. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Waqra' fihima, dan kalau boleh kita baca pada rakaat pertama ba'diyah isyak itu surah Sajdah, dan rakaat kedua surah Al-Mulk, ataupun kita boleh baca rakaat pertama surah Yasin dan rakaat kedua surah Dukhan. Kenapa dibacakan surah Sajdah dan surah Al-Mulk? Dikatakan bahawa Nabi tak tidur selagi mana tak baca surah Sajdah dan surah Al-Mulk. Maka bagi mereka-mereka yang hafal, boleh nak cuba mengamalkan. Kita baca dalam salat, maka kita dah seakan-akan kita melakukan qiyamul lail pada waktu itu. Baca qiyamul lail, baca surah Sajdah dan surah Al-Mulk dalam sembahyang, dan seakan-akan kita telah memanjangkan sembahyang kita itu di waktu malam. Kita dah solat malam dengan solat yang agak panjang apabila kita membaca surah Sajdah dengan surah Al-Mulk, ataupun surah Yasin dengan surah Ad-Dukhan. Kalau kamu tak baca surah Sajdah dengan surah Al-Mulk di dalam solat, maka jangan kamu tinggalkan baca 2 surah ini sebelum tidur. Disebutkan bahawa daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah bahawa Nabi SAW tidak akan tidur sehingga dibacakan surah Alif Lam Mim Sajdah dan Tabarak. Dan Nabi SAW berkata, huma yafdulani ala kulli suratin fil Quran bi 70 hasanah. Dan 2 surah ini mempunyai kelebihan ke atas surah-surah yang lain di dalam Al-Quran dengan 70 pahala yang lebih. Barang siapa membaca kedua-dua surah ini akan diberikan kepadanya 70 hasanah, wa rufi'a lahu 70 darajah, dan diangkatkan 70 darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada satu surah di dalam Al-Quran, ianya hanya 30 ayat, akan tetapi akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat, dan akan mengeluarkannya daripada api neraka dan memasukkannya ke dalam syurga. Dan ini merupakan surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah yang dapat memberi syafaat kepada manusia pada hari kiamat nanti, menyelamatkannya daripada api neraka, memasukkannya ke dalam
syurganya Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Yasin di waktu malam, dia akan bangun pagi dalam keadaan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Daripada Sayyidina Anas bin Malik berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang masuk ke dalam kubur, dakhalal maqabira, iaitu masuk ke dalam bukan masuk ke dalam kubur, iaitu masuk ke tanah perkuburan, pergi ke kawasan tanah perkuburan dan baca surah Yasin, khaffafa anhum yawma idzin wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. La ilaha illallah. Kita pergi ke tanah perkuburan, kita baca Yasin, maka akan diringankan azab bagi mereka-mereka yang berada di tanah perkuburan tersebut. Kemudian dia akan diberikan pahala mengikut bilangan orang yang ada di tanah perkuburan tersebut. Subhanallah. Ini riwayat yang dibawa oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nak menunjukkan fadilah menziarahi tanah perkuburan. Sama ada kita akan memberi manfaat kepada orang-orang yang berada dalam kubur itu, dan kalau seperti mana yang disebutkan dalam hadis ini, kita memberi manfaat, iaitu kita menjadi asbab orang yang berada di dalam kubur itu diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberkatan kita membaca Yasin, dan kita akan diberi pahala mengikut bilangan orang-orang yang berada di tanah perkuburan tersebut. Dan ini tak pelik, yang kalau kita baca Yasin menjadi asbab diringankan adab orang-orang yang berada dalam kubur, tu satu perkara yang tak pelik. Kerana apa? Kerana dalam hadis yang lain yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali berada di tanah perkuburan Baqi', dan kemudian Rasulullah mengatakan bahawa orang ini sedang diazab, dan dia tidak diazab atas perkara yang dia anggap sebagai dosa besar. Ianya besar di sisi Allah, tapi dua orang ni menganggap ianya sebagai dosa yang kecil. Apa dosa kecil itu? Kata Rasulullah, satu, dia namimah, dia carry tales, dia bawa cerita kepada orang lain agar supaya A dan B bergaduh, bertelingkah. Itu satu lagi dia mayastabrik minal baul, iaitu dia tidak menjaga buang air kecil. Kadang-kadang tak habis betul-betul, dia dah bangun dan sebagainya, sehingga selepas itu masih lagi ada baki daripada air kencing tersebut, maka dia diazab kerana itu. Jadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam nak meninggalkan mereka, Nabi suruh ambil dahan kurma, ranting yang masih hidup, maka diletakkan di atas tanah perkuburan mereka, dan disebutkan bahawa selagi mana ranting itu basah, maka disebabkan setiap daripada makhluk Allah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila adanya zikir, maka turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana apabila turun rahmat, maka terangkat, diringankan azab kepada orang tersebut. Itu hanya diletakkan pokok. Bagaimana pula orang yang hidup, yang hatinya ada kalimat la ilaha illallah, yang hatinya mempunyai hubungan dengan Allah, hatinya mempunyai hubungan dengan Rasulullah, maka lebih aula untuk orang ini apabila berada di tanah perkuburan, dan apabila dia berzikir atau membaca Al-Quran, maka rahmat Allah akan turun, yang menjadi asbab diringankan azab mereka-mereka yang berada di tanah perkuburan tersebut. Sehingga dianjurkan kita untuk terutamanya orang-orang saleh, kita bawa orang-orang saleh. Kalau kita dapat bawa orang-orang saleh ziarah kepada tanah perkuburan ahli keluarga kita, itu merupakan satu perkara yang baik. La ilaha illallah. Naam. Waruya, dan disebutkan dalam riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a hamim ad-dukhan lailatul jumu'ah asbaha maghfuran lah. Barang siapa yang membaca surah Dukhan di malam Jumaat, maka dia akan bangun pagi dalam keadaan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surah-surah ini, surah-surah 4 yang dibaca selepas solat, yang dibaca di dalam ba'diyah isya, iaitu sama ada dibacakan sajdah dan al-mulk ataupun yasin dengan dukhan, diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Dan kemudian kalau kita masih ada lagi kekuatan, setelah solat 2 rakaat ba'diyah isyak, kita solat lagi 2 rakaat. Apa nak dibaca? Dibaca pula
ayat kursi dan juga akhir surah Baqarah, iaitu daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ataupun daripada amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Naam. Fafil khabar, dalam riwayat disebutkan ma yadullu ala izami fadlihinna, yakni solat sunat 4 rakaat selepas solat isyak adalah ada banyak keistimewaan. Antaranya yang disebutkan dalam hadis sahih Muslim, afdalus salah ba'dal faridah salatul lail, solat yang paling utama, yang paling afdal adalah solat di waktu malam. Solat yang paling utama selepas solat fardu adalah solat di waktu malam. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa setiap malam ada waktu yang diterima doanya, sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa doa di waktu malam itu adalah seperti menembak anak panah yang tepat kena targetnya. Disebutkan dalam riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau ditanya tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidatina Aisyah mengatakan, ma sallal isya qattu fadakhala baiti illa salla 4 raka'atin aw 6 raka'at. Nabi tidak solat isyak melainkan selepas itu dia akan masuk ke rumah aku dan sembahyang lagi 4 atau 6 rakaat. Dan daripada hadis ini disebutkan bahawa 4 rakaat selepas solat isyak itu seakan-akan dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ditinggalkan. Adapun 2 rakaat lagi ekstra, maksudnya dah buat 4 ditambah lagi 2. Yang 2 tu adalah sunat muakkad. Kalau kita ada masa, kalau kita mampu, lebih ahsan untuk buat. Tapi kalau mungkin tak ada kemampuan, boleh ditinggalkan. Tapi seakan-akan 4 rakaat selepas solat fardu isyak tu adalah satu perkara yang dijaga, diambil berat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu kitab bahawa barang siapa yang selepas sunat solat isyak, ba'diyatul isyak, disunnahkan untuk dia sembahyang sunat dengan niat, sembahyang sunat ni sebelum solat witir. Selepas ba'diyah isyak dia buat lagi 2 rakaat solat sunat. Dengan niat apa? Dengan niat agar supaya Allah Subhanahu wa taala kekalkan imannya, agar supaya imannya dijaga. Dan dibacakan surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha pada rakaat pertama dan Alhaakumut Takatsur pada rakaat kedua. Walhasil ada banyak solat yang boleh dilakukan di waktu malam, dan solat ini merupakan sebaik-baik amalan. La ilaha illallah. Kemudian dibahaskan pula tentang fadilat solat witir, yang mana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, autiru ya ahlal Quran, berwitirlah kamu orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Maka setiap daripada kita alhamdulillah beriman kepada Al-Quran, maka wasiat daripada Rasulullah untuk kita mengerjakan solat witir. Moga-moga kita diberikan kekuatan untuk istiqamah menjaga solat witir. 3 rakaat dengan 2 salam ataupun 3 rakaat dengan 1 salam, dua-dua dibolehkan. Tapi bagi mazhab Asy-Syafi'i lebih afdal untuk melakukannya dengan 2 salam. Wal faslu bainar raka'atain wa baina raka'ah wa kulli raka'atain bisalam afdal minal wasl. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau solat witir, 3 rakaat yang terakhir itu dibacakan surah Sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat ketiga 3 surah, 3 kul. Akan tetapi kalau kita nak tambah, kita nak solat lebih daripada 3 rakaat daripada solat witir, contohnya kita nak solat 5 rakaat, ataupun kita nak solat 7 rakaat, ataupun kita nak solat 9 rakaat, ataupun kita nak solat 11 rakaat, maka 3 rakaat yang terakhir tu masih sama surah kita baca, cuma rakaat sebelum tu kalau kita nak tambah, maka kita baca surah-surah yang lain.
Naam. Dan sebahagian daripada orang-orang salih, kalau dia solat malam, dia baca surah-surah lain, kemudian selepas dia selesai baca surah lain, dia akan baca surah Qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali, baru mereka akan rukuk. Kenapa? Kerana fadilat membaca surah Al-Ikhlas itu adalah seperti 1/3 daripada Al-Quran. Pahala membaca 1/3 daripada Al-Quran. Jadi kalau kita baca 3 kali Qul huwallahu ahad dalam solat sunat kita di waktu malam, selepas kita melakukan solat sunat, selepas kita membaca daripada surah-surah yang ingin kita baca, diakhiri pula ditambah dengan 3 kul, maka kita dapat pahala seakan-akan membaca keseluruhan daripada Al-Quran. Naam. Dan disunahkan untuk kita membaca selepas solat sunat witir Subhanal Malikil Qudus 3 kali, seperti mana kita baca di bulan Ramadan. Wa yarfa'u sawtahu bis-thalathah, dan kita baca dengan suara yang kuat. Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus. Naam. Dan kemudian kita baca doa seperti mana yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan bahawa Nabi baca, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka. Mula Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan daripada kemurkaan Allah dengan keridaan Allah, iaitu memohon melalui keridaan Allah itu daripada kemurkaan Allah. Kemudian Nabi meminta, aku memohon kemaafan daripadamu ya Allah daripada hukumanmu. Dan kemudian Nabi memohon, a'udzubika minka, aku memohon perlindungan daripadamu, denganmu, daripadamu. Nabi memohon perlindungan dengan Allah daripada Allah. Itu seakan-akan darjat yang lebih tinggi. La uhsi thana'an 'alaik, aku tak mampu untuk memberikan pujian yang sempurna kepada kamu ya Allah, seperti mana engkau memuji diri kamu sendiri. Nah, kemudian disebutkan, dan kalau kamu berazam untuk bangun malam dan kamu yakin kamu akan bangun, berazam dan kamu yakin kamu akan bangun, maka tidak menjadi masalah untuk melewatkan daripada solat witir. Kita dah berazam dan kita yakin kita boleh bangun di waktu malam, maka tak menjadi masalah untuk mengakhiri. Tak dilakukan witir itu di permulaan malam, tapi dilakukan di akhir malam. Tapi kalau kita nak lakukan di awal malam, walaupun kita yakin kita akan bangun di akhir malam, pun tak jadi masalah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ij'alu akhiras salatikum minal laili witra, jadikan akhir daripada salat kamu di waktu malam itu yang ganjil. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafa an alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu, barang siapa yang takut tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah dia melakukan salat witir di awalnya. Wa man tama'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail, adapun mereka yang confident, yang yakin bahawa dia akan bangun di akhir malam, maka tidak menjadi masalah untuk dilakukan witir di akhir malam. Kemudian setelah kita selesai solat-solat itu, selepas isyak dilakukan ba'diyatul isyak, kemudian boleh dilakukan solat sunat dengan niat dijaga imannya, ataupun kita boleh juga solat tambah lagi 2 rakaat, yang mana kita sebutkan tadi 4 rakaat yang istiqamah, menjadi amalan istiqamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat sunat 4 rakaat selepas isyak.
Yang mana dalam riwayat lain disebutkan bahawa pahalanya seakan-akan kita bangun qiyamul lail. Kita bangun qiyamul lail, Lailatul Qadar. Ada yang menyebutkan bahawa menjaga 4 rakaat selepas solat isyak ni mendapat pahala kita bangun malam Lailatul Qadar. Ala kulli hal, kalau boleh jaga, kita jaga. Kemudian kalau kita ada kemampuan buat sembahyang 6 rakaat, lebih afdal. Dah selepas 6 rakaat tu, kalau kita ada kemampuan lagi, kita buat 3 rakaat witir. Witir tu ikut kita lah, nak 3 ke, 5 ke, 7 ke, 9 ke, 11 ke. Yang paling banyak yang diriwayatkan daripada Rasulullah, solat witir adalah 11 rakaat. Kemudian kalau kita masih lagi bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh mutalaah kitab. Kita mengulang kaji pelajaran ataupun kita mendengar daripada ceramah-ceramah agama ataupun muzakarah ilmu. Fa inna dhalika fi dhalikal waqt sababun lil futuh. Kerana di waktu malam menjadi asbab untuk mendapat pembukaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Belajar di waktu malam ilmu agama akan menjadi asbab untuk mendapat pembukaan. Dan jangan pula kamu disebutkan dalam syair, man hazal ilma wa dhakarahu saluhad dunyahu wa akhiratuh fa'adim lil ilmi mudhakaratan fahayatul ilmi mudhakaratuh. Barang siapa yang mendapatkan ilmu, berjaya mendapatkan ilmu dan mengulang kajinya, maka disebabkan ilmu itu akan mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Fa'adim lil ilmi mudhakaratan, maka berterusanlah kamu dalam mengulang kaji pelajaran, kerana fahayatul ilmi mudhakaratah, kerana hidupnya ilmu itu apabila ianya sering dibahaskan, sering diperkatakan, sering dibincangkan, maka perbincangan tentang ilmu itu menjadi asbab hidupnya ilmu, dan bermuzakarah tentang ilmu ini menjadi asbab kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian Imam Ghazali mengingatkan, jangan pula kamu menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang lalai. Jangan kamu menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang lalai. Walaupun ianya kamu sukai, tapi ia melalaikan kamu daripada apa yang mendatangkan manfaat. Kita suka suatu benda, tak semestinya ia mendatangkan manfaat kepada kita. Dan jadikan amalan-amalan baik itu penutup bagi hari kamu ataupun penutup bagi malam kamu. Sama ada solat itu merupakan perkara yang terakhir yang kita lakukan, ataupun muzakarah ilmu ataupun menghadiri majlis ilmu itu merupakan perkara yang terakhir kita lakukan di waktu malam sebelum kita tidur. Kerana apa? Kerana dalam hadis disebutkan al-a'mal bi khawatimiha. Amalan-amalan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala juga mengikut keadaan, iaitu bagaimana amalan seseorang itu diakhiri. Kalau diakhiri dengan baik, maka baiklah keadaannya. Kalau diakhiri dengan buruk, waliyadzubillah, maka buruklah keadaannya. Kalau boleh, jangan sampai perkara yang terakhir kita akhiri amalan pekerjaan kita itu adalah dengan handphone ataupun dengan WhatsApp ataupun dengan Facebook dan sebagainya. Jadikan bacaan-bacaan Al-Quran, jadikan zikir-zikir itu penutup kita sebelum kita tidur. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu mendapat kebaikan apabila diakhiri dengan perkara-perkara yang baik. Kemudian Imam Ghazali akan membahaskan tentang adab-adab. Selepas ini akan dibahaskan tentang adab-adab tidur, bagaimana kita tidur dalam keadaan yang mana disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan membahaskan tentang adab-adab mengerjakan sembahyang dan sebagainya. Moga-moga dengan adab itu kita dapat, dengan menjaga adab, darjat kita di sisi Allah akan diangkatkan. Dengan kita menjaga adab, kita akan diberikan pembukaan untuk memahami daripada ilmu. Dengan adab, kita diberikan pembukaan untuk menikmati ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adab, dengan kita menjaga adab, moga-moga Allah Subhanahu wa taala membukakan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat kepada kita di dunia, di barzakh dan akhirah. Amin Allahumma amin.
InsyaAllah kita akan berhenti di sini dan sambung pada pengajian yang akan datang. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syar. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.